Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang saya hormati, abang kakak ya, boleh gitu. Untuk mereka lah, untuk saya mungkin abang kakak boleh lah ya. Adik-adik pelajar Thalabatul ilmi, penuntut ilmu yang saya muliakan. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah saya akan mengisi salat kuliah duha ini memfokuskan kepada tajuk akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebelum saya pergi kepada tajuk, dengan niat supaya insya-Allah majlis kita ini mendapat keberkatan. Barakah itu adalah ziyadatul khair. Keberkatan itu adalah bertambahnya kebaikan. Kita tak mahu dapat sesuatu tapi tidak berkat, ya, termasuk dah ilmu. Jadi kita ini majlis ilmu, bukan kita nak maklumatnya sahaja, tetapi kita nak kebaikan dari maklumat tersebut. Ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ada kaitan yang sangat rapat dengan adab. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu berada lebih atas dari ilmu. Kenapa? Kerana dengan menjaga adab, insya-Allah ilmu yang sedikit boleh membawa manfaat yang banyak. Dibimbangi kalau kita tidak menjaga adab, ilmu banyak tapi mudaratnya banyak juga. Maka saya kongsikan 3 adab dalam majlis ilmu yang zahir dan 1 adab yang batin yang insya-Allah kita dapat amalkan dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri. Pertama daripada adab yang zahir adalah memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Jadi puan-puan yang sudah ada kerusi, ya duduk begitulah. Jangan duduk macam lain pula. Susah kan, terbalik apa. Ya. Tapi yang tidak ada kerusi, ada 3 pilihan. Cara duduk dalam majlis ilmu, yang paling cantik, yang paling elok namanya duduk tawarruk. Iaitu duduk sebagaimana, duduk iftirash. Duduk sebagaimana duduk dalam tahiyat awal. Atau duduk antara 2 sujud. Itu yang paling tertib dan insya-Allah itu juga yang paling lenguh. Boleh cuba ya. Yang mana duduk atas lantai, cuba duduk macam itu. Kod lepas 10 minit, 15 minit rasa macam kaki dah tak ada, jangan panik. Itu namanya kebas. Tapi saya perhatikan guru saya, Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizallahu taala, bahkan ketika beliau menyampaikan ilmu pun beliau duduk begitu. Kita dah 4-5 kali tukar posisi, dia masih maintain lagi. Ini ta'addub dengan
majlis ilmu. Yang kedua pilihannya adalah duduk tawarruk, iaitu seperti tahiyat akhir. Itu insya-Allah lebih rehat, lebih santai. Ini untuk yang tak ada uzur lah. Yang kaki ada masalah lah, tak boleh bengkok dan sebagainya, itu cerita lain lah. Dan ada pilihan yang ketiga namanya duduk tarabbu', iaitu duduk bersila. Inilah 3 cara duduk yang kalau kita lengoh kita tukarlah. Dah lengoh duduk iftirash, tawarruk. Lengoh tawarruk, tarabbu'. Elakkan dalam majlis ilmu seumpama melunjurkan kaki. Kerana itu tak sesuai. Kalau sambil berkelak misalnya di tepi pantai, tak ada masalah, lunjur kaki santai ambil angin ya. Tapi dalam majlis ilmu kita elakkan. Tapi ini saya maklumkan untuk yang tak ada masalah kesihatan ya. Tapi kalau yang memang kaki dia tak boleh bengkok, nak buat macam mana? Ini yang masih sihat lagi. Yang kedua, kita itu menumpukan sepenuh perhatian ya, kepada majlis ilmu yang sedang berjalan. Berartinya kita itu tidak bersembang-sembang, tidak berlawak jenaka, tidak main handphone dan sebagainya ya. Tapi kita fokus. Kerana ilmu ni kalau kita bagi seluruh diri kita pada ilmu, ilmu akan beri sebahagian saja. Tapi kalau kita hanya bagi sebahagian diri kita kepada ilmu, kita bimbang ya, ilmu akan bagi kita nothing. Tidak akan bagi kita apa-apa. Dan yang ketiga daripada adab yang zahir adalah kita menghormati apa-apa yang menjadi wasilah jalan untuk kita dapat ilmu. Bukan sahaja manusia yang menyampaikan, mungkin kita panggil dia ustaz, cikgu, pensyarah, kiai, syekh, maulana dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa tapi membantu kita dapat ilmu, juga kita tunjukkan hormat. Seperti kitab misalnya, jangan kita letak atas lantai. Jangan kita tindih dengan kunci kereta, dengan handphone. Jangan kita letak dekat kaki misalnya. Sebaliknya kita ribai, atau macam ini senanglah ada rehal. Kitab tu kita muliakan. Kerana dalam kitab ada tertulis ilmu. Lagilah kitab agama kan ada ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik ingat tak 3 adab zahir tadi? Ada hadiah ke Ustaz? Siapa yang boleh jawab dapat RM20 ke macam tu, seronok sikit kan? Ingat lagi? Pertama, apa dia? Cara duduk. Yang kedua, penumpuan, fokus. Yang ketiga adalah penghormatan, hormat kepada yang membantu kita mendapat ilmu. Baik. Satu adab yang batin, yang ini orang tak tahu. Yang tadi orang nampak kita duduk macam mana, orang perasan kita bersembang atau main telefon, orang boleh rasa kita ada hormat atau tidak. Tetapi yang satu ini adalah rahsia antara hamba dan Tuhan. Orang lain tak tahu. Apa dia? Ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ya Allah, moga-moga hadirnya saya dalam majlis ini menjadi sebab engkau tu redha kepada saya. Kembali. Tadi saya petik kalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang mana merupakan nasihat beliau kepada murid beliau. Murid beliau dah belajar lama dengan Imam Ghazali, tahu-tahu sudah grad, sudah habis belajar, tulis surat kepada guru, minta diberikan nasihat yang ringkas tetapi padat. Tujuan supaya beliau dapat amalkan ke akhir hayat. Lalu Imam Ghazali memenuhi permintaan murid beliau, maka tertulislah apa yang dikenali sekarang sebagai ayyuhal walad, wahai anak. Beliau memanggil murid beliau sebagai anak. Cinta seorang guru kepada murid itu boleh dibandingkan seperti cinta seorang ayah kepada anak kandungnya. Lalu antara nasihat yang beliau berikan kepada murid beliau, ayyuhal walad, wahai anakku, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Telah wajib, mesti ada pada satu orang salik 4 perkara. Salik apa dia? Salik daripada perkataan bahasa Arab, salaka yasluku, berarti berjalan. Sebab itu orang dulu-dulu kata, mana atuk kamu lama tak nampak, atuk pergi suluk. Suluk tu perjalanan, iaitu orang yang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang melakukan langkah-langkah, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, tujuan nak dapat ridha Allah, kena ada 4 perkara. Al-amrul awal, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Orang itu kalau nak dapat ridha Allah, mesti dia akidah dia, keyakinan dia adalah akidah yang sahih.
akidah yang betul, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada sebarang bentuk bid'ah, rekaan-rekaan, inovasi-inovasi dalam akidah tidak diterima. Itu nombor satu. Bimbang, rajin sembahyang, rajin zikir, tapi akidahnya rosak, waliyazubillah, Allah tidak terima. Al-amru tsani taubatun nasuh la yarji'u ba'daha ila zillatin. Perkara yang kedua, kenalah orang itu bertaubat nasuha. Yang mana taubat nasuha berarti dia tidak lagi kembali melakukan kesalahan yang sama. Jadi taubat ini syaratnya yang pertama, nombor satu paling besar adalah penyesalan. Sehingga disebutkan an-nadamu taubah. Penyesalan itu taubat. Sebagaimana al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal bukan wukuf di Arafah saja. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada melontarnya. Tapi kenapa dalam hadis Nabi SAW fokus kepada Arafah? Karena Arafah itulah rukun yang terpenting. Tidak sah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Maka tidak sah taubat kalau tidak ada penyesalan. Bila kita sudah menyesal atas dosa dan maksiat, datanglah rukun yang kedua, iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari penyesalan juga datanglah rukun yang ketiga, iaitu azam. Tidak mahu mengulangi dosa tersebut. Ini rukun taubat secara umum. Kalau ada dosa dengan manusia, itu cerita lain lagi. Nak kena minta halal, nak kena minta maaf, ya, dan sebagainya kalau ada dosa dengan manusia. Tapi yang umum tiga ini adalah rukun taubat. Anak-anak pelajar, ulang. Pertama, penyesalan, menyesal. Yang kedua, mohon ampun, istighfar. Ketiga, azam, ya. Barakallahu fiikum. Moga-moga Allah memberkati ilmu dan juga umur kalian jadi orang-orang alim, insya-Allah, yang beramal ikhlas dengan ilmu mereka. Baik, syarat sah taubat adalah meninggalkan akronis su, keluar daripada persekitaran yang buruk. Mungkin ada tuan-tuan pernah dengar kisah satu orang yang nak bertaubat, dia ni bunuh orang ramai, 99 orang dia bunuh. Bukan seorang, 99. Dia tanya kepada seorang abid ahli ibadah, "Kok saya ni masih boleh bertaubat ke? Saya dah bunuh 99 orang." Orang ni abid ahli ibadah tapi bukan alim, tak, ilmunya tak mantap. Maka dia kata 99 orang dah mana boleh taubat lagi. Jadi dia bunuh lagi seorang, cukup 100. Nah, engkau cakap aku tak boleh taubat, nah, engkau aku bunuh. Kalau dia alim, dia akan jawab boleh. Kerana selagi belum sakaratul maut, Allah terima taubat. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, Allah terima. Maka bila tanya pada orang alim, kata orang alim, boleh, Allah menerima taubat kamu. Cuma kamu jangan tinggal di sini. Di sini ni memang tempat orang jahat, nanti kamu jadi jahat lagi. Kamu pindah ke kampung sana, sana itu tempat orang baik-baik. Jadi dia berjalan ke sana, lalu takdir Allah dalam perjalanan tak sempat lagi sampai di kampung orang yang baik, dia telah meninggal dunia. Ajal kan tak tunggu masa. Kalau nak mati, ya mati. Belum sempat pilihan raya pun dah mati kan. Kalau tahu awal-awal tak payah ambil calon. Tapi tak tahu. 6 jam sebelum pilihan raya meninggal. Terpaksa pilihan raya lambat sikit. Jadi meninggal dalam perjalanan, masing-masing malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Malaikat azab nak ambil, ini orang jahat, bunuh 100 orang, ini hak saya. Malaikat rahmat nak ambil, dia ini sudah menyesal, dia ini dah jadi baik, ini hak saya. Akhirnya diukur jarak. Adakah lebih hampir dengan kampung orang jahat yang dia nak tinggalkan, atau lebih hampir dengan kampung orang baik yang dia nak menuju ke sana? Takdir Allah lebih hampir dengan kampung orang yang baik, lalu diambil roh dia oleh malaikat rahmat. Kaitannya inilah. Suasana yang tuan-puan pilih di sini suasana yang baik. Alhamdulillah. Berarti suasana itu sendiri membantu kita. Sebab manusia ini akan terkesan dengan persekitaran. Persekitaran yang baik, insya-Allah membantu kita menjadi orang yang baik. Persekitaran yang buruk, waliyazubillah, boleh mempengaruhi kita menjadi buruk. Anak-anak pelajar nanti bila sudah keluar daripada suasana yang baik ini akan berdepan dengan cabaran. So kena pandai-pandai pilih kawan. Kalau kawan yang mendorong kita buat jahat, tinggalkan cepat-cepat sebelum terpengaruh. Kalau kawan yang jumpa je tanya, kau dah solat ke belum? Tu elok kita jadikan kawan. Kadang-kadang memang kita rimas, tapi ini kawan yang membantu kita jadi baik. Baik.
Jadi saya nak fokus lagi, saya sebutkan dulu al-amrus salis. Perkara yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullah taala, istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Kenalah kamu itu minta redha kepada musuh-musuh kamu, maknanya orang yang kamu pernah buat dosa pada mereka. Kamu pernah sakiti mereka, kamu pernah tipu mereka, kamu pernah ambil duit mereka, kamu pernah mengumpat, memfitnah mereka, kamu kena minta redha. Ini next step kan, taubat dah taubat, tapi dosa dengan manusia masih sangkut. Maka kamu kena minta halal, minta maaf, bayar hutang, ganti balik dan sebagainya, sehingga tidak tersisa satu hak pun yang kamu belum tunaikan terhadap orang lain. Kerana dosa dengan manusia inilah yang melambatkan kita tu mendapat kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau membabitkan keluarga kita. Kalau dosa dengan ibu bapa misalnya, putus silaturahim dengan adik-beradik misalnya, yang itu cepat-cepat settle lah. Sebab kita bukan nak hidup lama atas dunia ni. Kau tinggal berapa hari lagi, maafkanlah ya kesalahan-kesalahan. Sebab kita nak hubung silaturahim dengan adik-beradik yang baik, mudah. Dia berjasa pada kita, dia tolong kita. Yang mencabar, kita nak hubungi silaturahim dengan adik-beradik yang menyakiti kita, yang dengki pada kita, yang ambil hak kita. Yang itu yang mencabar. Tapi itulah dia perintah oleh Allah Ta'ala, menghubungkan silaturahim, kerana yang memutuskan silaturahim itu, Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada majlis yang dia duduk di situ. Jangankan orangnya. Ada satu majlis, ya, ada orang-orang baik. Siapa lebih baik daripada Rasulullah SAW? Pernah dalam satu majlis Rasulullah SAW bertanya, ada tak antara kamu yang memutuskan silaturahim? Kalau ada, sila selesaikan. Jadi ada satu orang lelaki, dia ada masalah dengan makcik dia. Jadi dia bangun dan dia menyelesaikan masalah dengan makcik dia, dan Nabi SAW memberitahu rahmat Allah tidak turun dalam satu majlis, padahal Nabi ada dalam majlis tu. Yang ada dalam majlis itu orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau yang masih ada sangkut dengan adik-beradik, dengan makcik-pakcik, selesaikan cepat-cepat. Sebab kita nak sampai pada ridha Allah. Dan yang keempat, tahsil minal ulumi syar'iyyah qadra ma tuaddi bihi awamirallah wa minal ulumil ukhra ma fihi najah. Hendaklah seorang itu menghasilkan daripada ilmu syarak. Alhamdulillah di sini saya difahamkan ada ustaz-ustaz yang datang menyampaikan ilmu syariat, paling tidak sekadar yang kamu itu mampu menunaikan perintah-perintah Allah, yang mana ulama kita istilahkan ilmu fardu ain. Setiap orang tak boleh lepas, kena dia belajar. Satu daerah ni semua dah mengaji ilmu tu, tak apa kot saya seorang tak belajar, tak boleh. Ilmu fardu ain kita kena settlekan. Dan daripada ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu faraidnya, ilmu muamalatnya, ilmu engineeringnya, ilmu perabatannya, ya, ilmu politiknya, itu adalah yang sekadar boleh kita itu berjaya dalam dunia ini. Itu ilmu fardu kifayah. Ya, kalau tak ada orang jadi doktor, susah. Tak ada orang jadi engineer pun susah. Ya, tak ada orang yang boleh terangkan faraid ni, nak bagi macam mana harta pusaka, susah. Tak ada orang yang tahu syarat rukun sah jual beli, nak terang pada kita nak berniaga pun susah. Tapi tidaklah fardu ain untuk setiap orang mengetahui, tidak. Tapi mesti ada. Jadi saya nak fokus kepada yang pertama. I'tiqad yang sahih, yang sebenar, yang tidak ada pada i'tiqad itu sebarang bentuk bid'ah. Apa dia bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa adalah satu perkara baharu yang dahulunya tak ada. Ya. First time ada perkara macam itu namanya bid'ah. Baik atau buruk, namanya bid'ah. Urusan dunia atau urusan agama, namanya bid'ah. Contoh, katakan sebelum ini tak ada namanya kereta terbang. Kalau kapal terbang, dah lama ada. Tahu-tahu orang reka satu kereta, dalam masa yang sama kalau jam dia boleh terbang. Oh, Masya Allah, seronoknya. Kan kita start dalam jam, kita buat tukar mod dia, boleh terbang. Kita boleh sampai dengan cepat. Maka pertama kali kereta terbang diciptakan, namanya bid'ah. Dan kalau masih ingat, pada masa PKP yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu,
kita diarahkan supaya sembahyang berjamaah jarak-jarak antara satu makmum dan makmum yang lain. Kenapa mufti tak larang? Ada sebabnya. Tetapi dari segi istilah itu namanya bid'ah. Kerana perkara itu baru. Ya. Baik. Dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan mentakrifkan bid'ah ni. Satu pendekatan yang umum, luas. Satu pendekatan yang khusus, sempit. Ya. Apa beza umum dengan khusus ni? Saya nak bagi contoh sebelum saya pergi pada tajuk bid'ah. Kita ambil bayangkan ada dua orang toke, masing-masing ni adalah toke ladang durian. Toke durian. Jadi toke durian A, dia ambil pendekatan yang umum. Sementara B, pendekatan dia khusus. Makna A yang umum ini, dia bagi satu bakul besar kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, kamu pergi ke ladang, kutip durian. Ambil durian, letak dalam bakul ni. Satu bakul besar. Durian apa pun masuk dalam bakul. Toke ladang B, pendekatan dia khusus. Dia bagi dua bakul. Dia kata, kamu pergi ke ladang, durian musangking, kamu masuk dalam bakul ni. Durian lain daripada musangking, tu bakul lagi satu. Mungkin sebab musangking ni dia punya demand dia, dia punya harga dia lain. Maknanya daripada awal, dia telah bagi dua. Toke ladang A, agak-agaklah, selepas dia dah kumpul semua durian dalam satu bakul, musangking lah, kucing king lah, apa semua dalam tu, ya, kampung dan sebagainya, di 24, agak-agak nanti nak jual, dia jual sama-sama ke? Dia kampung sama harga dengan musangking ke? Pasti dia akan asingkan juga. Cuma awal itu pendekatan dia, asal nama durian masuk dalam bakul. Lepas tu dia akan kelaskan, ini musangking, ini bukan. Yang tadi awal-awal dia dah bezakan. Ini bakul musangking, ini bukan. Apa cerita dengan bid'ah ni? Ceritanya, ada ulama macam toke ladang A. Dia sediakan satu bakul, nama bakul tu bakul bid'ah. Maka apa-apa sahaja perkara baharu yang tak ada zaman Nabi SAW, itu namanya bid'ah. Masukkan dalam bakul bid'ah. Ya, kereta terbang, ia bid'ah, tak ada zaman Nabi. Ya, letak kapet dalam masjid, ia bid'ah, tak ada zaman Nabi. Sembahyang jarak-jarak, ia bid'ah, tak ada zaman Nabi. Sambut maulid, ceramah apa semua tu, ia bid'ah, tak ada zaman Nabi. Masuk dalam bakul bid'ah dulu. Sementara ulama pendekatan yang kedua, mereka tak macam itu. Mereka awal-awal sudah sediakan dua bakul. Perkara ini baru. Zaman Nabi tak ada. Ada tak asas dalam agama yang menyokong? Contohnya macam maulid. Ya, memang Nabi tak ada. Tapi Nabi pun pernah sambut maulid. Puasa hari Isnin. Bila ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi SAW rajin puasa hari Isnin? Nabi jawab, itulah hari saya dilahirkan. Jadi konsep menyambut hari lahir itu ada. Ceramah maulid ada tak asas di dalam agama? Ceramah maulid apa dia? Tazkirah, bagi peringatan, bagi nasihat. Oh, itu dari agama. Apa lagi? Jamuan makan. Jamuan makan tu agama suruh ke tidak? Ya suruh. Alhamdulillah saya dijamu makan tadi breakfast. Kalau tak, nak kena keluar cari makan sendiri. Itu disuruh. At'imut ta'am, kata Nabi SAW. Jamulah makan. Selawat, ya selawat memang disuruh. Adik-adik pelajar ingat tak dalil selawat daripada ayat Quran? Sini jemaat solat di mana? Situ. Kalau solat jemaat tentu pernah dengar dalil selawat. Sila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Insyaallah tak lama lagi akan jadi khatib di masjid. Ini adalah ayat Quran. Inilah dalil selawat. Dan inilah satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan Allah sendiri. Tak ada ayat Quran sesungguhnya Allah Ta'ala salat, maka hendaklah kamu salat. Tak ada. Sesungguhnya Allah Ta'ala juga berpuasa, maka hendaklah kamu berpuasa. Tak ada. Tapi inilah satu-satunya, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi SAW, maka selawat dari agama. Ya. Apa lagi? Orang buat sambutan maulid, qasidah.
Qasidah hukum asalnya harus, boleh. Kalau liriknya lucah, liriknya tak betul, ya, menyanyi pula tak tutup aurat, itu haram. Bukan haram qasidahnya tu, tapi sebab isi yang mendatang tadi. Tapi kalau qasidahnya puji Allah, puji Rasul, puji Al-Quran, itu dapat pahala. Apa lagi? Sambutan Maulid di sini macam mana disambut? Ada tak perarakan? Ada. Di salah tempat ada. Apa hukum perarakan? Hukum asalnya bergantung kepada apa makna berarak. Berarak yang kita faham jalan ramai-ramai. Atau di sini jalan seorang-seorang panggil berarak juga. Padahal haji itu berarak seorang-seorang. Yang seorang pun berarak juga. Berarak dia berjalan beramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Ya harus. Tak ada larangan. Tapi kalau berjalan ramai-ramai itu misalnya sehingga merosakkan harta benda orang, melanggar habis kedai-kedai tepi jalan, ya, itu tak boleh. Atau berarak tu dengan pakaian yang tak menutup aurat, pakai seksi. Ada berarakan gay apa semua di setengah tempat tu, mereka pakai spender je berarak. Ada. Itu haram. Berarak Maulid macam mana? Biasanya kan tutup aurat, sambil selawat, sambil itu ini, tak ada masalah. Jadi kalau yang macam itu, walaupun tak ada zaman Nabi, mereka letak dalam bakul, bukan bid'ah. Sebab dia ada sokongan dalam agama. Yang hanya tak ada sokongan inilah dinamakan bid'ah. Tapi natijah akhir sama. Yang tadi masukkan semua benda baru dalam bakul bid'ah, nanti dia akan kelas-kelaskan mengikut ini melanggar syarak ke tak melanggar syarak. Okey, bab bid'ah ini saya bagi poin Imam Syafi'i. Sebab saya tengok poin yang Imam Syafi'i terangkan paling ringkas dan jelas. 3 poin. Poin yang pertama, saya bagi dalam bahasa Arab dahulu ya. Yang boleh bahasa Arab boleh tulis bahasa Arab, yang tak boleh nanti tunggu yang terjemahan dia. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, 2 jenis bid'ah. Itu poin yang pertama ya. Bid'ah 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Iaitu yang pertama terpuji, mahmudah, yang kedua mazmumah, terkeji. Boleh follow poin dia? Bid'ah terbagi 2, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang pertama adalah mahmudah, terpuji, yang kedua adalah mazmumah, terkeji. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara bid'ah, perkara baru, selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, itu terkeji. Selesai. Macam mana nak tahu Ustaz? Kan benda itu baru. Tak ada zaman Nabi. Macam mana kita nak tahu perkara itu selari ke bercanggah dengan ajaran Nabi? Benda tak ada zaman Nabi. Jawabnya, itu adalah tugas para alim ulama. Kena rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah, rujuk pada ijma', guna qiyas, tengok istishab, kadang-kadang guna istihsan, masalah mursalah, saddu zara'i. Ini antara sumber hukum yang para ulama akan merujuk, barulah kenal pasti. Bukan direct Quran sunnah macam tu. Kalau direct Quran sunnah macam tu, tak ada dalil kita sembahyang jemaah jarak-jarak. Pasti tak ada dalil. Nabi tak pernah suruh, bahkan Nabi suruh sembahyang rapat-rapat. Jangan ada ruang. Dan Nabi tak pernah buat pula sembahyang jarak-jarak macam tu. Dalam hadis Al-Quran tak ada cerita sembahyang jemaah jarak-jarak. Tetapi para ulama dia mengkaji apa sebab sembahyang jarak-jarak. Oh, pada masa itu kita sedang dilanda oleh wabak COVID-19. Mengikut data dan fakta yang ada, kalau duduk hampir satu sama lain, risiko jangkitan tinggi. Kalau dah penyakit COVID-19 masa tu macam antara hidup dan mati kan. Sekarang macam dah santai pula. Minggu lepas saya kena COVID, rehat kat rumah 3 hari dah sihat, dah baik. Macam tu pula sekarang. Dulu kena COVID tu diangkut dengan pakai apa semua tu. Oh, risau kita tengok. Macam nak bawa ke kubur dah. Makanya ketika itu kenapa mufti kita tak larang? Kerana mereka melihat kepada dalil yang lain, misalnya ad-dararu la darara wa la dirar. Tidak ada kita itu membuat kemudaratan atau itu kita membenarkan kemudaratan berlaku. Jadi pada masa itu dilihat
Duduk hampir-hampir walaupun pada waktu solat, itu mendatangkan mudarat. Jadi ada kaedah dia. Kesimpulannya, dalam bab bid'ah ini, ulama sepakat perkara baharu semata-mata baharu tak jadi haram. Haramnya perkara baharu tu kerana bercanggah dengan syarak. Ada kawan-kawan kita dia confuse. Dia kata macam ni, tak, bukan Ustaz. Sebenarnya perkara baharu dalam urusan dunia yang itu okey. Maknanya tak ada masalah lah, letak kapet, letak kipas, pasang aircon, pergi masjid naik kereta, cakap guna telefon, pergi haji naik kapal terbang. Sebab urusan tu urusan dunia. Memang pergi haji itu ibadat, tapi nak pergi haji naik kapal terbang tu urusan dunia. Yang tak boleh adalah kalau bid'ah dalam urusan agama. Itu haram. Tapi baru ni yang kamu sembahyang jarak-jarak, sembahyang tu urusan apa? Sembahyang kan urusan agama. Yang kamu juga sembahyang jarak-jarak, kenapa? Oh, sebab itu itulah dah ceritanya. Bukan masalah urusan agama, urusan dunia. Pembedahan surgery. Urusan dunia ke urusan ibadah? Urusan dunia kan, ada penyakit ke, ada apa ke, buat pembedahan. Pembedahan tukar jantina, ada tak zaman Nabi? Berarti pembedahan tukar jantina itu bid'ah. Perkara baru. Dan bid'ah dalam urusan dunia. Kalau ikut kamu, urusan dunia tak ada masalah. Kiranya bedah tukar jantina tu okey ya. Tak haram. Kan tak boleh. Walaupun bid'ah dalam urusan dunia, tapi melanggar kepada syarak. Syarak tak bagi. Tukar-tukar pula elok dah Allah jadikan lelaki, dia potong, buang, adjust macam mana. Tak boleh. Bahkan saya bagi contoh lebih jelas ya, bahawa bid'ah ini bukan tengok dunia agama, tapi tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Ada amalan namanya insurance, conventional insurance, itu tak ada zaman Nabi. Tuan-tuan pernah dengar ke zaman Nabi sahabat ambil insurance? Ya tak ada, itu benda baru. Yang kedua namanya takaful. Takaful juga benda baru, tak ada zaman Nabi. Ada pernah dengar dalam sirah sahabat Nabi jadi ejen takaful? Kan tak ada. Jadi insurans dan takaful kedua-duanya adalah bid'ah, benda baru. Dan kedua-duanya adalah urusan dunia. Insurans is about protection, coverage. Kalau ada apa-apa kan ada perlindungan, ada pampasan. Kalau dalam istilah banking dia kata is about risk management. Pengurusan risiko. Kod customer aku meninggal tak bayar lagi hutang, tak apa, kita ada MRTA, nanti takaful cover dia punya baki hutang. Jadi urusan dunia kot. Haram ke halal? Sebab tu kalau ikut teori yang mengatakan bid'ah dunia boleh, ya dua-dua halal, dua-dua bid'ah dunia. Tapi hampir semua ulama berfatwa insurans konvensional haram. Kenapa? Kerana ada elemen uncertainty, tak pasti. Kamu beri berapa dapat berapa tak pasti. Ya. Kemudian ada elemen riba, beri sikit tapi dapat lebih. Ada elemen macam maisir pula, berjudi. Ya, nasib. Kan ada orang dah 10 tahun join insurans tak dapat apa pun. Tapi ada orang baru 2 bulan join insurans, berlaku sesuatu, dapat pampasan banyak. Jadi haram. Bukan takaful pun macam itu juga ke? Takaful kan kita tak pasti dapat apa, bayar berapa. Kita adalah kontrak kita tu, tapi kadang-kadang tak sempat bayar banyak dah dapat pampasan. Ada juga elemen memberi sikit dapat lebih. Ada juga elemen nasib. Kenapa pula takaful boleh? Kerana takaful dia akad tabarruk, charitable contract. Akad dalam bentuk sedekah. Macam khairat kematian, ya, masing-masing sedekah. Nanti kalau ada orang mati, ambillah daripada tabung tu bagi sumbangan. Jadi sedekah uncertainty, ketidakpastian, tidak menjejaskan. Sedekah tak ada timbul isu beri sikit dapat lebih. Kita dah sama-sama sedekah, siapa yang layak yang kita bagi. Kemudian tak ada elemen berjudi di situ. Jadi rupa-rupanya bab bid'ah ni ulama tak tengok semata-mata kerana tak ada zaman Nabi maka haram, tidak, ataupun dunia boleh, agama haram, tidak. Ulama sebenarnya memerhati benda ini selari atau bercanggah dengan syarak. Baik. Tetapi tidak ada bid'ah yang baik dalam akidah. Yang Imam Syafi'i kata kalau selari dengan sunnah itu terpuji, kalau bercanggah dengan sunnah itu terkeji, itu hanya dalam amalan. Sebab amalan banyak, tak ada zaman Nabi. Yang pergi ke Mekah baru-baru ni, tak tengok orang tawaf pakai skuter. Kemana ada tawaf pakai skuter zaman Nabi?
Oh tu kita kias kepada naik kuda. Ceritanya tak ada lah. Dan tawaf tu kan ibadah. Jadi amalan mungkin tak ada zaman Nabi, tetapi baik. Atas jalan kias ke, atas jalan benda itu terangkum dalam dalil umum ke, tak ada masalah lah. Yang penting benda itu baik. Akidah tidak ada bid'ah baik. Kenapa? Kerana akidah adalah keyakinan. Bid'ah artinya baru. Bid'ah dalam akidah berarti keyakinan kita tak sama macam keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keyakinan kita macam keyakinan Nabi, orang tak bagi bid'ah. Tiba-tiba keyakinan kita berbeza. Nabi yakin lain, kita yakin lain. Boleh jadi hasanah ke? Tak mungkin. Makanya Imam Ghazali rahimahullah taala bagi tahu siap-siap, nombor satu sekali, kalau kamu tu nak berjalan menuju kepada ridha Allah, akidah kamu tu mesti betul. Jangan ada akidah yang berbeza daripada akidah Nabi. Nanti kamu tak dapat ridha Allah. Paling common bid'ah dalam akidah ni hukumnya haram, orang itu berdosa besar. Wajib taubat. Sebahagian bid'ah dalam akidah bawa kepada kufur. Orang tu jadi kafir, wal-iazubillah, terkeluar dari Islam. Contoh yang dinamakan bid'ah qadariyah. Apa dia bid'ah qadariyah? Iaitu golongan yang menafikan takdir Allah. Kan kita orang Islam percaya kepada takdir. Jadi baru-baru ni siapa yang setuju ke tak setuju dengan kerajaan baru ni, dia kena setuju tu takdir. Soal tak setuju nak buat langkah syaraton, langkah apa, Pan Pasifik, langkah apalah lepas ni, itu kamu punya pasal. Tapi yang dah berlaku, kamu kena yakin itu takdir Allah. Qadariyah tidak. Qadariyah dia berkata, memang Allah yang ciptakan manusia, itu okey, dia setuju dengan umat Islam yang lain. Tapi apa yang manusia buat, itu bukan takdir Allah. Manusia itu macam automated. Once Allah dah ciptakan manusia, manusia itu dah automated, dah luar daripada kuasa Allah. Sekira-kira, orang Qadariyah kata apa? Allah pun tak tahu manusia itu nak buat apa. Sehinggalah manusia itu buat satu perbuatan baru Allah tahu, oh dia pergi makan, oh dia pergi solat, oh dia pergi merompak, oh dia pergi mencuri. Dah buat baru Allah tahu. Sebelum dia buat, Allah pun tak tahu. Maka yang ini sepakat ulama mengatakan jadi kafir. Sebab menafikan kudrah Allah. Kira ada syirik lah, ada dua kuasa. Satu kuasa Allah, satu kuasa manusia. Kuasa Allah cipta manusia. Kuasa manusia perbuatan dia. Padahal jelas Allah sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu. Kamu tu makhluk Allah. Dan apa yang kamu amalkan, maknanya amalan kita juga adalah makhluk Allah. Jadi itu namanya akidah Qadariyah. Tu dia ada ekstrim, satu lagi yang menyeleweng, dia 180 degrees dengan Qadariyah, namanya Jabariyah. Jabariyah ni dia asalnya dah bagus, dia macam ahli sunnah wal jamaah, dia menerima bahawa segala-galanya baik ataupun buruk hakikatnya adalah takdir Allah. Mana orang sembahyang pun ada takdir Allah, orang mencuri pun ada takdir Allah di situ. Tapi dia terlajak ke tahap dia menyalahkan takdir. Contoh ya, orang Jabariyah, dia tak sembahyang. Lalu kita nasihat dia, kita kata bang, abang bukan muda lagi, ya. Dah usia dah lebih 40-50 ni, bawa-bawa sembahyang lah bang. Dia jawab, itulah nak buat macam mana Ustaz? Dan memang Allah takdirkan saya ni tak sembahyang. Macam tu pula dia jawab. Dah Allah dah takdirkan saya ni berjudi, saya redha je lah. Allah dah takdirkan saya ni minum arak, nak buat macam mana? Ya. Nak buat macam mana agak-agak adik-adik? Tempeling lah dia kuat-kuat. Penampar dia. Kalau kita tempeling dia atau kita tampar dia, agak-agak dia suka ke dia marah? Mestilah dia marah. Dia kata ini ustaz apa pesen macam ni? Orang ustaz dakwah bil hikmah. Ni ustaz tampar orang macam ni mana datang, kata dia. Kita kata sabar bang, ya. Allah dah takdirkan saya tampar awak ni. Kok awak tak faham, saya tambah lagi. Mungkin fikir lempam juga muka aku kalau pakai takdir macam ini. Dan dia pun menyalahkan takdir ini hanya dalam bab nak mengelat. Tak nak solat, nak berjudi, nak minum arak, takdir.
Cuba dia lapar. Ada dia cakap macam mana Ustaz? Memang Allah takdirkan saya lapar minggu ni. Lapar pagi itu juga cari nasi lemak. Lapar pagi itu juga cari roti canai dia. Mana kau takdir kau mana? Oh, masa semayang pandai kau takdir. Bak makan kau tak ingat takdir. Kelang kabut cari makan. Ini namanya Jabariyah. Ini akidah yang bid'ah, berdosa besar. Orang yang menyalahkan takdir Allah SWT. Kita nak akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita yakin buruk atau baik itu adalah takdir Allah. Tapi wajib kita sebagai orang Islam ikhtiar untuk melakukan kebaikan, ikhtiar untuk menjauhi kejahatan. Dia kata Allah takdir dia tak solat. Mana dia tahu? Benda tak berlaku lagi. Kan waktu masih ada, kau pergilah solat. Macam mana kau tahu Allah dah takdirkan kau tak solat? Bagaimana kau nak bermain seolah-olah kau tu Tuhan? Dalam bahasa Inggeris dia kata, you are trying to play God. Kau nak meneka-neka takdir Allah. Kenapa? Kau buatlah kerja kau. Kau dah tahu semayang tu wajib, dia pergi semayang. Tapi kalau Allah takdirkan kau tak semayang, kau terjatuh ke, pengsan ke, itu cerita lain. Sekarang ni kau ada usaha ikhtiar, usaha pergi semayang. Usaha jangan minum arak. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini dipertahankan oleh dua orang tokoh, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ahli sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ikut Imam Hasan Asy'ari dan yang ikut Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaihima. Orang tanya, peliklah Ustaz, kenapa pula ahli sunnah wal jamaah yang ikut Imam Hasan Asy'ari, yang ikut Imam Abu Mansur Maturidi? Takkah sepatutnya ahli sunnah wal jamaah yang ikut Nabi? Baru betul ahli sunnah wal jamaah ikut Nabi. Maka kita terangkan, memang betul asalnya ahli sunnah yang ikut sunnah Nabi. Tetapi selepas berlaku fitnah perpecahan, ada yang jadi Syiah, ada jadi Khawarij, ada jadi Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah dan sebagainya, masing-masing mengaku ikut Nabi. Maka bangkitlah dua orang imam ni menolak bid'ah-bid'ah dalam akidah ini, lalu dinisbahkan ahli sunnah itu kepada mereka. Kerana mereka yang bangkit mempertahankan. Asal memang akidah itu daripada Nabi SAW. Lalu oleh kerana akidah itu ambilannya adalah Quran dan hadis, maka tak semua orang jumpa dalam Quran dan hadis tu. Maka ulama-ulama inilah dia tu mengambil pada Quran dan hadis, memudahkan, menghidangkan kepada masyarakat. Oh, kalau akidah inilah ilmunya dikenali sebagai ilmu tauhid. Atau di tempat kita di Malaysia, di Indonesia, lebih dikenali sebagai pengajian sifat 20. Baik. Pengajian sifat 20 ini sekarang ini diserang dengan pelbagai serangan. Serangan yang pertama, kata dia, jangan belajar sifat 20. Ini ilmu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia, jangan belajar sifat 20. Ini sebenarnya ilmu falsafah Yunani. Yang ketiga, kata dia, jangan belajar sifat 20. Dia orang bukan ikut Quran Sunnah pun, dia orang banyak guna akal. Ya, ini antara serangan. Baik, kita kena terangkan. Pertama, kalau dikatakan ilmu sifat 20 itu bid'ah, bid'ah itu hanya pada penyusunan, bukan pada konten dia. Konten dia tidak bid'ah. Penyusunan bid'ah itu biasa. Tak percaya. Anak-anak belajar bab semayang. Belajar. Ke tahfiz je, bab semayang pun tak belajar. Belajar kan? Rukun sembahyang berapa perkara? 13 perkara. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, itu adalah bid'ah. Tak ada zaman Nabi, Nabi ajar sahabat rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat baca Fatihah. Tak ada. Tapi adakah zaman Nabi berarti sahabat solat tak takbir? Sahabat solat tak baca Fatihah? Sahabat solat tak rukuk, tak sujud? Kan tidak. Perbuatannya itu ada. Cuma penyusunan, satu niat, dua berdiri, ketiga takbir, itu yang datang kemudian.
Jadi penyusunan ilmu datang kemudian tak ada masalah. Ilmu tajwid, agak-agak sahabat Nabi belajar ke? Ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini mad arid li sukun, ini mad asli dan sebagainya, tak ada. Tapi sahabat tak ada tajwid kah? Sahabat baca Quran tak ada makhraj kah? Sahabat baca Quran tak ada panjang pendek kah? Jadi tajwidnya ada. Penyusunan ilmu tu yang datang kemudian. Maka kalau kata sifat 20 tu bid'ah, tak betul. Kerana isinya tu ada bukan hanya semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kiamat, yang namanya akidah orang Islam itulah dia. Saya pernah ditanya, kan tadi diperkenalkan saya asal Terengganu. Jadi saya kadang-kadang ada juga balik berceramah di Terengganu. Cuma kalau saya berceramah di Terengganu, ya saya cakap Terengganu lah. Lebih selesa begitu. Jadi lepas ceramah datang 3 soalan bertulis. Satu dalam bahasa Arab, soalannya dalam bahasa Arab. Yang kedua soalannya dalam bahasa Melayu tapi tulisan Jawi. Yang ketiga soalannya dalam bahasa Melayu tulisan Rumi. 3 keping soalan datang. Terlintas dalam hati saya, ini takkan orang sama apa? Dia tengok ustaz aku ceramah ni, aku nak test dia ni pandai ke bahasa Arab, faham ke dia bahasa Arab, dia ni pandai ke baca Jawi. Saya terlintas dalam hati saya lah. Dan saya jawablah soalan-soalan tu. Rupanya betul. Orang yang sama. Macam mana saya tahu? Balik daripada ceramah, masuk WhatsApp. Tanya ustaz, ustaz besok program ni mana? Saya cakap besok saya program di Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin. Jemputlah datang, saya kata. Cuma saya nak tanya, ni siapa ya? Saya tak simpan lagi nombor. Jawab dia, saya lah yang tanya 3 soalan tadi ustaz. Ngaku dia. Tapi alhamdulillah kata dia, saya boleh terima jawapan ustaz. Okay. Antara soalan yang ditanya daripada 3 tadi, tidakkah salafus soleh, mana sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in ya. Tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Itu soalan dia. Jadi saya jawab mustahil. Mustahil salafus soleh tolak sifat 20. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak memahami akidah menggunakan sistem sifat 20, betul. Salafus soleh terus Quran hadis saja. Baca Quran Allah pun mereka sudah faham. Ya. Tetapi menolak sifat 20 tak mungkin. Kalau tak percaya, saya kata bilang satu-satu. Pertama, wujud. Berarti Allah ada. Adakah salafus soleh katakan Allah tak ada? Ya, tak mungkin. Itu kan kafir, etis. Yang kata Tuhan tak ada. Yang kedua adalah qidam. Berarti Allah wujud tanpa ada permulaan. Lain dalam makhluk. Makhluk setua mana pun dulu tak ada. Sebab itu dalam ilmu tauhid dia bagi baharu. Baharu apa ustaz? Ini dah usia 200 tahun. Ini dah usia 5,000 tahun. Dia namanya baharu. Kenapa? Dulu tak ada. Adakah Allah dulu tak ada, kemudian baru ada? Tak mungkin. Yang dulu tak ada, kemudian baru ada, maksudnya diadakan. Diadakan tu makhluk, bukan Tuhan. Kok dia mengadakan diri dia sendiri, tu lagi merapu lah pula. Ada kalau mengadakan diri sendiri. Untuk mengadakan, yang mengadakan perlu wujud dahulu, kan begitu. Kalau saya kata ini cawan ni dicipta oleh satu orang manusia yang belum lahir lagi dia. Dia belum lahir tapi dia dah cipta cawan. Ustaz Ahmad Ra'i ni jemput ustaz mana ni, merapu sangat ni. Ada pula cawan diciptakan oleh orang yang belum lahir. Jadi untuk menciptakan, perlulah yang menciptakan itu wujud dahulu. Betul kan? Jadi konsep mencipta diri sendiri tak mungkin. Kerana kalau dah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Untuk mewujudkan perlu wujud dulu. Dah dia wujud, dia nak cipta diri dia sendiri, apa benda cerita? Tak mungkin. Maka daripada zaman Nabi Adam AS, orang beriman yakin bahawa Allah itu wujud tanpa ada permulaan. Cuma dulu mungkinlah tak guna istilah qidam dan sebagainya. Tapi keyakinan tu ada. Bakok berarti Allah wujud tanpa ada perakhiran. Agak-agak ada ke orang yang beriman kata Allah memang wujud, tapi satu masa pun Allah akan binasa juga. Tak mungkin. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Boleh kalau orang beriman dia cakap Allah pun macam kita juga. Boleh. Kan jadi kafir gitu. Apa lagi?
Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada yang lain. Boleh tak satu orang kata sebenarnya Allah pun berhajat juga, kalau tak ada malaikat letih lah Allah nak buat kerja seorang-seorang. Kalau tak ada manusia ni boring lah Allah Ta'ala. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Wahdaniyah, Allah Esa. Kalau orang tu kata Allah banyak, Tuhan banyak kata dia. Ya. Hayah, hidup. Kalau dia kata Allah mati. Ya. Apa lagi? Ilmu. Kalau dia kata Allah jahil. Sama kalau dia kata Allah tuli. Basar kalau dia kata Allah buta. Kalam kalau dia kata Allah bisu. Jadi tak mungkinlah salafus soleh, bahkan tak mungkinlah orang beriman menolak sifat 20. Tak mungkin. Bahkan kamu yang tolak sifat 20, anti kepada ilmu sifat 20, kamu tak akan berani tolak salah satu daripada sifat itu. Pergi kat ustaz-ustaz yang anti sifat 20. Ustaz nak tanya, ustaz kata Allah tak wujud ke? Ish, takkan kot. Ya betul kamu ni. Ustaz kata Allah dulu tak wujud, kejadian ni ke baru Allah wujud? Mana boleh macam tu? Ustaz kata Allah akan binasa ke? Mana pula? Jadi yang anti pada pengajian sifat 20 tu pun, kalau kita bilang satu persatu sifat 20 depan dia, tanya dia tolak ke tidak, dia tak akan tolak. Tapi masalahnya sifat 20 ni ilmu falsafah Yunani, ilmu orang kafir. Ini sembang bikin bimbang. Ahli falsafah Yunani nama apa Ustaz? Dalam kitab mana Ustaz dia mengajar sifat 20? Ini baru sembang ada fakta. Yang tadi tu sembang bikin bimbang. Kalau betul lah ini ilmu falsafah Yunani, pastilah ada ahli falsafah Yunani dalam kitab mana ke dia mengajar sifat 20. Data dan faktanya tak ada. Baik, kalau ada, orang Terengganu kata for the sake of argument. Boleh ke gitu? Betul ke orang Terengganu kata gitu? Orang Terengganu kata macam ni. Buat buah baloh. Buah balohnya, ya. Kalaulah betul ada satu orang ahli falsafah Yunani, dia mengajar dan dia yakin bahawa Allah tu wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat pada makhluk, maha esa, maha hidup, maha berilmu, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata, berarti dia orang mukmin. Yang melawan dia tu jadi kafir. Realitinya tak ada. Maka jangan kita tu terpersona dengan dakyah-dakyah yang nak menolak sifat 20 kodam falsafah Yunani dan sebagainya. Tapi masalahnya Ustaz, masalah lagi. Biar kita settle dah masalah ni. Masalahnya saya kurang selesa dengan sifat 20 ni. Dia orang ni banyak pakai akal. Sikit-sikit dalil akal. Saya Ustaz, dalam berakidah ni, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Saya tak guna akal. Bila masa satu orang cakap dalam akidah dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, dia tak guna akal, ketahuilah orang ini sudah terkena satu penyakit ringkasannya BBAK. Pernah dengar tak? AIDS pernah dengar? AIDS pernah dengar? COVID-19 pernah dengar? COVID-19. BBAK tak pernah dengar, mungkin belum merebak lagi lah di kawasan ni. BBAK ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Penyakit ni dekat Facebook, dekat WhatsApp banyak. Yang saya jumpa tu dalam Facebook. Boleh pula dia cakap, aku ikut Quran dan Sunnah, aku tak guna akal. Sejak bila Quran dan Sunnah larang kita guna akal? Ini fitnah kepada Quran dan Sunnah. Seolah-olah ikut Quran dan Sunnah berarti jangan guna akal. Apa makna Allah berfirman, afala ta'qilun? Kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun? Kenapakah kamu itu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada langit dan bumi ini ada tanda-tanda kewujudan Allah, kekuasaan Allah dan juga keesaan Allah. Wa fi anfusikum. Bahkan dalam diri kamu. Tak boleh tengok alam lah. Tengok diri kamu. Sudah ada tanda kewujudan Allah. Sudah ada tanda keesaan dan kekuasaan Allah. Afala tubsirun? Kenapa kamu tidak perhatikan? Cuba kita perhati our mere existence. Our mere existence is talking about the existence of God. The fact that kita ni wujud sudah bercakap tentang kewujudan Allah. Ambil simple logik saja. Kalau tuan-puan dah lama tak balik kampung.
Maklumlah duduk sini seronok. Tak teringat nak balik kampung setahun dah tak balik. Lepas tu balik tahun ni tengok ada satu reban ayam kecil comel belakang rumah abang kita. Kan? Dulu balik dulu tak ada. Kosong je. Nampak ada reban ayam comel. Kita tanya, bang, siapa buat reban ayam belakang rumah tu? Jawab abang kita, tak ada orang buat, jadi sendiri. Kita kata abang ni lah, aku dah setahun tak balik. Kasar juga dia bergurau. Ataupun PKP punya pasal dah jadi kurang dia punya daya fikir dia. Ada pula reban ayam jadi sendiri. Oh, reban ayam yang simple macam tu kamu tak boleh terima jadi dengan sendiri. Diri kamu yang begitu sophisticated, yang berubah daripada air menjadi tulang, menjadi daging, menjadi darah, ada sistem saraf, ada sistem jantung, ada sistem campur pula oksigen dengan paru-paru dan sebagainya. Darah pam oksigen yang jantung pam oksigen yang kaya, jantung pam darah yang kaya oksigen, patah balik darah yang kurang oksigen, keluar elok balik kaya oksigen, digunakan untuk metabolism. Itu tak ada yang susun. Tak ada yang cipta. Bahkan tidakkah setiap daripada kita ni wujud selepas kita tak wujud? Maka setiap yang wujud selepas tak wujud pastilah diwujudkan. Tak nampak Allah lagi. Bahkan kadang-kadang saya bergurau macam ni. Orang yang pakai cermin mata, kalau dia buka cermin mata nampak Allah. Ini ilmu mana pula ni? Adalah ilmu kena kecil manis, kena minum benda haram tu satu hal pula. Itu satu ilmu baru lagi. Ustaz ni pula bawa ilmu buka cermin mata nampak Allah. Macam mana ni? Bukan. Bukanlah buka cermin mata kamu nampak zat Allah. Buka cermin mata tu kamu nampak bahawa kamu tu memiliki Allah. Ada Tuhan. Buktinya apa? Puan-puan yang pakai cermin mata, tolong jawab. Kenapa pakai cermin mata? Ada orang kata macam ni, nampak pakai cermin nampak bijak sikit Ustaz. Iya ke? Iya ke apa itu? Bukan pasal nampak bijak, pasal kabur, ya tak? Okey. Secara teori, tidakkah kita itu hanya perlu adjust otot-otot mata kita supaya arca tu dia jatuh sharp betul-betul atas skrin mata kita. Jangan jatuh ke depan, jangan jatuh ke belakang. Nanti jangan pun jauh pun dekat. Kalau jatuh sharp dia cantik. So it's just a matter of guna otot mata kita untuk adjust. Silakan puan-puan yang pakai cermin mata, buka cermin mata dan adjust. Cubalah. Mana tahu aku hari ni ada rezeki. Saya cuba. Saya adjust. Tu jam tak pukul berapa wallah alam. Tak jadi. Habis tak nampak Allah lagi. Mata kita sendiri pun kita tak boleh kawal mengikut selera kita, maka siapa yang kawal? Jantung. Kita pasal jantung pula. Jantung ni satu organ yang rajin bekerja. Tuan-puan sedang dengar kuliah duha, jantung jalan. Lepas kuliah duha nanti rehat, jantung jalan. Tengah hari nanti makan, jantung jalan. Lepas makan mengantuk, tidur pun jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Okay. Jantung jalan, jantung berhenti, tuan-puan kawal tak? Boleh ke bagi jantung rehat 5 minit, nanti sambung balik? Kalau jantung berhenti, boleh ke bagi jalan balik? Tu di IJN ada tak orang meninggal sakit jantung? Padahal di Institut Jantung Negara tu ada doktor pakar, ada perubatan-perubatan moden, ada peralatan-peralatan canggih. Kenapa masih ada orang mati sakit jantung di situ? Kadang-kadang doktor pakar jantung mati sakit jantung. Kenapa tu? Kerana bukan kita yang kawal. Kalau jantung kita pam darah keluar masuk pun kita tak kawal, tak nampak Allah lagi. Ini saya nak tanya muslimat saja, muslimin tak payah campur tangan. Dan muslimat pun tak payah jawab, dia jawab dalam hati. Ada tak muslimat yang tak seronok kalau dia tu awet muda? Umur dah 60 nampak macam 20-an. Ada tak yang tak suka macam tu? Jangan saya kata jangan jawab. Tak payah jawab. Memang semua wanita nak nampak muda belia. Buktinya yang jadi jutawan banyaknya jutawan kosmetik. Jutawan tempe itu kan jarang. Jutawan cendawan itu jarang. Banyaknya jutawan kosmetik kerana orang beli. Kenapa orang beli kosmetik? Ke cleansernya, tonernya, moisturizernya, serumnya, supaya nampak muda belia. Itu kan? Okey. Letaklah apa sekalipun. Tidakkah lama-lama kulit makin kendur. Uban pula berterabur. Mata pula dah kabur. Gigi pula dah mula gugur. Takkanlah tanda nak masuk kubur.
Bukan nak masuk, siapa nak masuk kubur, tak mau masuk. Tapi itulah proses kehidupan yang kita tak mengawal. Tak nampak Allah lagi, wa fi anfusikum, dalam diri kamu, afala tubsirun. Makanya kita kena guna akal. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam menetapkan tauhid bahawa Allah itu esa dan menafikan syirik, Allah sendiri menggunakan dalil akal. Jadi siapa yang tolak dalil akli, dia kata saya tak mau belajar surat 20 banyak guna akal, dia menolak cara Allah. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, apa dia? Langit dan bumi. Alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak. Illallah, lain daripada Allah. Lafasadata. Nescaya binasa langit bumi. Ya. Kalau tak faham lagi konsep yang ada dalam Quran ni, perhatikan apa yang berlaku dalam sistem politik negara kita. Apakah yang kecoh sangat baru-baru ni? Sampai berhari-hari nak lantik Perdana Menteri. Oh, pasal calon yang ada tu lebih pada seorang. Apa masalah? Lantik dua-dua. Biar senang. Siapa yang minat jadi Perdana Menteri? Saya ingat dulu masa sebelum PRU, yang naikkan muka mereka sebagai calon Perdana Menteri, berapa? 4 orang. Datuk Seri Ismail Sabri, incumbent. Tan Sri Muhyiddin Yassin, dah pernah jadi sekali. Datuk Seri Anwar Ibrahim, belum pernah jadi, baru jadi baru-baru ni. Yang keempat siapa? Tun. Tun masih lagi ya? Tun. 4. Kan damai kalau nanti 4 tak payah pilihan raya, dia mat kos. Kan katanya pilihan raya kita baru-baru ni adalah yang termahal. Billion. It cost billion of ringgit. Why not? Kalau billion of ringgit tu kita spend untuk bantu orang-orang susah, kita tak payah buat pilihan raya, kita ada 4 Perdana Menteri. Anda masing-masing berminat. Masalahnya Ustaz, kalau 4 Perdana Menteri, habis Menteri Kabinet macam mana? Loh, masing-masing Perdana Menteri gantilah Menteri Kabinet masing-masing. Macam tu. Maknanya kita ada 4 Menteri Pendidikan, 4 Menteri Pertahanan, 4 Menteri Kesihatan. Ya Allah. Masa satu Menteri Kesihatan itu hari pun kita confuse. Cocok 2 kali ke 3 kali? Ingat tak? Itu kalau 4 Menteri Kesihatan, bayangkan. Aku nak cocok ke mana ni? Menteri ni cakap macam ni, cakap macam ni, cakap macam ni. The point is, kalau negara sekecil Malaysia pun, kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Bolehkah alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu adalah dalil akal. Akal tak boleh terima Tuhan lebih pada satu. Kerana Tuhan Maha Berkuasa, maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kerana Tuhan Maha Berkehendak, maka kehendak Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Maka pastilah Tuhan itu satu saja. Akal menetapkan macam itu. Untuk yang masih anti kepada dalil akal, dia kena tahu bahawa menggunakan dalil akli juga adalah sunnah para Rasul. Para Rasul dalam nak membuktikan tauhid dan menolak syirik menggunakan dalil akli. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dengan Namrud. Kan ini cerita ni masyhur. Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud guna dalil akli. Bukan bawa ayat dalam kitab-kitab, tidak. Dalil akli. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Betul tak? Ni kenapa mendung macam ni? Tuhan letih barangkali. Tak mungkin lah Tuhan letih, Tuhan sakit, Tuhan lupa. Itu manusia mungkin. Ya. Tuhan tak mungkin sakit, lemah, letih. Baik. Maka orang yang boleh terima, contohnya Ayah Pin, dia boleh terima pula Ayah Pin dengan Tuhan, itu akal dah tak sihat. Ayah Pin tu kan lemah. Antara dalil Ayah Pin lemah, dia kalau tak makan, dia lapar. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia makan, dia melepas. Kalau ada orang tak dalam tandas, dia tunggu kat luar. Kok Tuhan macam itu? Makan, kemudian melepas, keluar duduk luar tandas. Tak mungkin. Ada lagi satu orang nama dia Harun. Orang faham. Itu mengaku Tuhan juga. Tak lama lepas tu dia kena tangkap sebab pengikut dia dituduh membunuh suatu orang pegawai agama di Pahang. Lepas dia kena tangkap, dia kena stroke. Boleh pula Tuhan kena stroke. Biar benar ya tak? Tuhan pula boleh kena stroke. Lepas tu saya baca berita keluar dalam portal berita, tak tahulah nak nangis ke nak gelak, katanya Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tuhan dapati bersalah. Ini apa cerita?
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam nak beritahu pada Namrud, kamu bukan Tuhan. Buktinya kamu tu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan tu, Tuhan sebenar adalah Tuhan saya. Itu berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi rupanya Namrud ni awal dulu dia sudah kena penyakit apa tadi kan? BBAK. Biar bodoh asal confident. Jadi confident Namrud kata ana uhyi wa umit. Alah, setakat hidup mati aku pun boleh, kata dia. Panggil 2 orang tahanan, satu dia bunuh. Dan satu lagi dia lepaskan. Jadi kalau ikut logik Namrud, yang dia bunuh dia dah matikan, yang dilepas dia dah hidupkan. Itu kan tak bijak. Yang kau lepas tu dah hidup lama dah. Kau cuma tak bunuh dia, itu tidak dipanggil menghidupkan. Kalau betul-betul nak menghidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tidak boleh hidupkan. Jangan kata Namrud, ahli sains mana boleh cipta seekor nyamuk? Robot lain, robot dia tak ada nyawa. Dia hanya ada program, salah program dia tak jadi. Seekor nyamuk pun tak boleh hidupkan. Jadi oleh kerana Namrud tadi tak berapa faham, atau mungkin dia faham tapi dia degil, maka Nabi Ibrahim membawa dalil akli yang lebih jelas lagi. Nabi Ibrahim berkata pada Namrud, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Allah telah menerbitkan matahari dari timur. Kamu mengaku Tuhan. So kalau kamu Tuhan, mesti kamu juga berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari daripada barat. Tengok, nak tengok. Fawitan ladzi kafar. Maka orang kafir itu terbungkam, tak dijawab. Menggunakan dalil akli. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi dia kita mengajar tauhid, bagi dia juga ada kalanya guna dalil akal. Hakikat tauhid, usaha ikhtiar tidak memberi sebarang kesan. Hanya saja yang beri kesan adalah Allah. Habis yang kita nampak macam ni, kena api terbakar, duduk hampir dengan orang kena jangkitan COVID-19, itu namanya sebab. Cause and effect. Cause is something that happen first, effect is something that consequently follow. Kita makan tu cause, kita kenyang tu effect. Yang mengenyangkan Allah. Berarti Allah boleh bagi kita kenyang tanpa makan. Dan Allah boleh bagi kita tak kenyang walaupun makan. Itu yang kerap berlaku. Itu yang berpinggan-pinggan makan tu tak kenyang. Yeah. Jadi Nabi SAW nak ajar tauhid. Nabi bersabda, la adwa. Tidak ada jangkitan. Lebih penyakit daripada Allah. Arab Badawi nak belajar hakikat ni, dia slow sikit. Dia Arab kampung, jaga kambing, jaga unta. Tiba-tiba belajar ilmu hakikat ni, dia slow sikit. Maka dia tanya. Tapi bagus Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya. Jangan netizen Facebooker kita zaman sekarang, dia tak faham, dia kata ustaz tu sesat. Sesat ustaz ni, dia kata, tak faham apa dia mengajar. Kau tak faham, kau kata ustaz sesat. Kenapa kau tanyalah ustaz tu? Jadi Arab Badawi dia tak faham, dia tanya, ya Rasulullah, macam mana dikatakan tak ada jangkitan? Saya tengok ada beberapa ekor unta yang sihat, lompat sana, lompat sini. Masuk satu ekor unta yang berpenyakit, tak lama yang sihat semua berpenyakit. Jadi dia tak boleh bayangkan yang dikatakan tak ada jangkitan. Sebab dia tengok ada jangkitan. Dan Nabi faham. Nabi SAW faham kalau dia ni masih stuck dengan cause and effect. Sedangkan yang Nabi nak ajar ni adalah tauhid. Lalu cara Nabi SAW memahamkan Arab Badawi ni menggunakan dalil akli. Nabi tanya satu soalan saja. It's a mind opening question. Nabi tanya apa? Faman a'dal awal. Kalau penyakit mesti dengan jangkitan. Siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Oh, baru Arab Badawi itu faham. Oh, betul. Kalau macam itu penyakit hakikatnya daripada Allah. Kalau penyakit mesti dengan jangkitan, unta yang mula-mula sakit, penyakit daripada siapa? Kalau tak, dia akan jadi tasalsul, bersambung-sambung. Unta ni berjangkit daripada unta ni, berjangkit pada unta ni, berjangkit pada unta ni, tak putus-putus. Kan mustahil. Mustahil itu dalil akal. InsyaAllah lah kalau ada rezeki kita buat daurah. Mengajar kita tauhid, kita belajar apa dia hukum akal, apa dia hukum adat, apa dia hukum syarah. Kadang orang dah tak faham beza 3 hukum. Akhirnya bercampur-campur. Jadi dalil akal itu sebenarnya adalah cara Allah dan Rasul memahamkan umat. Bahkan kalau kita nak berhujah dengan orang non-Muslim, tentu kita tak mampu hanya menggunakan Quran dan hadis. Orang non-Muslim tanya, kamu percaya ada Tuhan? Tak pernah nampak Tuhan? Tak pernah dengar Tuhan cakap? Tak pernah pegang Tuhan? How can you believe in something like that? Kita kata, no, you mesti percaya. Mana bukti? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Dia belum beriman lagi. So nak tak nak kita kena buka minda dia. You bila lahir?
Oh, saya lahir tahun 60, kata dia. Sebelum tahun 60 you ada? Belum lah. Habis you tak ada, tiba-tiba you ada, agak-agak you jadi sendiri kan? Atau mak you yang proses you? Tak ada. Mak ayah hanya usaha saja. That's why ada orang nak anak tapi tak dapat anak. Ada orang nak kena nak jarak-jarak. Tiap-tiap tahun ni Seri Bersalin. Plan-plan yang anak yang next ni kita selang 2 tahun nak. Tahu-tahu lah cek-cek mengandung lagi. Tanya macam mana boleh mengandung? Seri dia jawab lah, abang lah. Kan? Tu maknanya bukan kita yang cipta anak kita. Bahkan kalau kita cipta anak kita mesti ikut spek kita. Hidung macam mana, tinggi macam mana. Ya tak? Tapi tak ada pun. Ada orang lelaki takdir Allah rupa ni tak handsome lah, buruk rupanya. Jadi dia kahwin dengan satu perempuan cantik, tapi perempuan tu agak rendah, ya, tak tinggi. Jadi kawan-kawan tanya, so kenapa tak pilih perempuan yang tinggi? Kata dia, tak apa, it's okay. Nanti bila aku dapat anak, dia akan cantik macam maknya, tinggi macam aku. Tahu-tahu dapat tinggi macam maknya, rupa macam bapak dia. Sebab kita tak boleh, kita tak ada kuasa. Kita hanya boleh mengharap, boleh merancang, boleh usaha, akhirnya kuasa takdir di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah 10.30 ya. Saya harap diperkasakanlah ya pengajian ilmu tauhid sifat 20 ini supaya kita dapat, sebenarnya dalam sifat 20 ini ada antivirus kepada atheism, kepada pluralism, kepada apa-apa ism yang menyeleweng. Antivirusnya ada dalam sifat 20 insya-Allah. Jadi saya serahkan balik, mungkin nak buka pada sesi soalan atau bagaimana, silakan. Untuk kita bagian untuk soalan. Baik, alhamdulillah saya rasa tepat ya. Ini sesi soalan. Jawapan kalau tahu. Tanya dulu. Belum tentu jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Soalannya straightforward dan soalan ini cerdik sebenarnya. Because kita nak jadi Ahlussunnah wal Jamaah, first of all we have to know Ahlussunnah wal Jamaah ni apa dia. It's just not a slogan. We are not politicians. Politician boleh slogan tapi tak ada praktiknya. But we are Muslims. We have a slogan that we have to become Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena faham Ahlussunnah wal Jamaah apa dia. Baik. Saya cuba terangkan insya-Allah. Ahlussunnah wal Jamaah ni terdiri pada 3 perkataan. Pertama ahlun, kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun ada pelbagai makna, tapi dalam konteks ini maknanya adalah pengikut. Ahlun boleh makna keluarga, ahlul bait makna keluarga seseorang. Ahlun juga boleh makna penduduk, misalnya ahlul jannah, penduduk syurga. Ahlun juga boleh makna pengikut. Ahlus sunnah berarti pengikut sunnah. As-sunnah apa dia? As-sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, jalan. Tapi dari segi istilah, sunnah hanya merujuk kepada jalan yang diredai, maknanya jalan yang baik. Kalau dari segi bahasa, jalan yang buruk pun panggil sunnah juga. Tapi kalau dari segi istilah tidak. Sunnah hanya jalan yang baik yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga tokoh-tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka automatik Syiah bukan ahli sunnah. Kerana Syiah menolak majoriti para sahabat. Bahkan membenci majoriti para sahabat, bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Syiah bukan ahli sunnah. Dan alhamdulillah Syiah juga tidak mengaku ahli sunnah. Dia bagi kita sunni dan dia berbangga sebagai Syiah. Maksud ini makna penyokong. Ini bahaya ya. Berpolitik silakan,
Kerana politik itu sebahagian dari kehidupan. Ta'assub dalam politik jangan. Sebab saya tak percayalah orang ini undi parti ni, orang di parti ni. Kenapa kau undi parti ni? Saja nak bagi negara kita jahanam. Tak ada. Kalau ada pun minoriti lah. Kebanyakannya undi parti ni, parti tu semua nak supaya negara tu jadi bagus. Cuma the belief is different. Orang ni percaya parti ni yang paling bagus. Orang ni dia kata no, dia tak boleh percaya. Yang ni yang lebih bagus. Ada setengah tu tak semuanya teruk. Tapi dalam banyak-banyak ni yang hak ni lah kurang teruk. Jadi boleh berbeza. Bahkan perbezaan ini berlaku di zaman sahabat. Ada sebahagian sahabat merasakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah inilah khalifah yang layak pada masa itu. Sebahagian tidak berpegang bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu beliaulah khalifah yang layak. Jadi berlaku pertikaian. Jadi ada orang kata dia ni naik sebab menipu. Kadang-kadang orang politik ni dia bukan menipu. Tapi dia bercakap benda tu ikut kepentingan dia. Contoh, ni zaman sahabat. Bila dah berlaku pertikaian politik tadi, sampai ke tahap berperang. Kita belum berperang lagi, hanya perang poster, perang kempen. Oh, zaman sahabat berperang. Perang Jamal, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum. Lalu ada cadangan berdamailah. Buat majlis dan namanya majlis tahkim. Sayyidina Ali lantik wakil, Sayyidina Muawiyah lantik wakil berbincang untuk bagi settle masalah orang Islam ni. Jadi Sayyidina Ali lantik Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah lantik Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu sebagai wakil. Wakil akan main mewakil, agent, dia punya tindakan, kata-kata dia akan mengikat orang yang menjadi prinsipal dia, orang yang bagi wakil. Jadi Amr bin al-As ni politician. Jadi politician ni dia punya otak dia ni untuk mencapaikan tujuan dia. Jadi dia kata pada sana Abu Musa al-Asy'ari, dia puji dulu tuan ni sahabat Nabi yang mulia, yang soleh, yang apa semua. Masalah kita ni kerana ada dua orang yang masing-masing mengaku berhak dengan khilafah, jadi khalifah. Jadi nampak jalannya tak ada lain. Biarlah dua-dua ni letak jawatan. Jangan lagi mengaku khalifah, lepas tu kita pulangkan balik urusan ni pada umat Islam untuk angkat khalifah yang mana. Biar dua-dua letak jawatan. Tapi ada kan tuan sahabat yang mulia, yang kanan di sisi Rasulullah, itu ini. Tuanlah yang mulakan dulu. Sebagai penghormatan, tuan dulu. Jadi kata Abu Musa, kalau begitu saya dengan ini sebagai wakil pada Sayyidina Ali meletakkan jawatan khalifah. Dan Sayyidina Ali bukan lagi khalifah. Jadi kata Amr bin al-As, alhamdulillah, selesai masalah kita. Khalifah dah tinggal satu. Jadi ada dua khalifah kita berperang. Sekarang kalau Sayyidina Ali dah letak jawatan, wakil dia sendiri letak jawatan. Jadi tinggal hanya satu khalifah. Dah selesai lah. Sayyidina Muawiyah jadi khalifah. Nah, itu politician. Nak kata dia tipu, ya betul lah dia cakap tu. Tapi tujuan itu berbeza daripada yang dibayangkan oleh pihak yang satu lagi. Pihak Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ingatkan, nanti Amr bin al-As juga akan letak jawatan, buat pilihan raya barulah, lebih kurang macam itu. Tapi tidak, dia gunakan kebijaksanaan dia kata, dah tinggal satu dia letak jawatan. Settle lah. Kita taat pada khalifah yang satu. Yang penting, lepas itu ada yang jadi Syiah. Ta'assub pada Sayyidina Ali, benci pada sahabat yang lain. Ada yang jadi Khawarij, benci juga pada Sayyidina Ali, benci juga pada Sayyidina Muawiyah, hantar assassin untuk bunuh. Ini namanya ta'assub dalam berpolitik. Jangan ya. Jadi ahli sunnah tidak demikian. Kasih kepada keluarga Nabi, hormat kepada sahabat-sahabat Nabi. Baik. Al-jamaah. Al-jamaah asal maknanya adalah adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Bilangan sesuatu dan banyaknya sesuatu itu adalah jamaah. Tapi dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, pertama merujuk kepada jamaah para sahabat. Kita kena pegangan para sahabat. Jamaah para ulama. Berarti kita kena pegang ijma' kesepakatan ulama. Jadi yang langgar ijma' ulama itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada konsep kebersamaan, ada konsep keharmonian. Bukan makna tak ada khilaf, bukan tak ada beza pandangan,
Tapi beza pandangan ni tidak sampai kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, tidak. Contoh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab ni memang berbeza. Nak sabu kepala wuduk pun dah beza. Yang ni kata sikit cukup, yang ni kata setapak tangan, yang ni kata satu kepala. Tapi adakah saling kafir mengkafirkan? Adakah saling bid'ah membid'ahkan? Tidak. Bab doa kunut selama 4 mazhab tak ada masalah. Syafi'i, Maliki tahu, kalau Hanafi, Hambali berpegang tidak sunat baca kunut. Hambali dan Hanafi tahu kalau Syafi'i, Maliki berpegang sunat baca kunut. So saling menghormati. Nah, ini maknanya ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidah, itulah saya sebut tadi Asy'ariyah, Maturidiyah dengan ilmu sifat 20-nya. Dari segi fiqh, salah satu daripada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Soalan, kenapa 4 mazhab? Padahal mazhab banyak. Sahabat Nabi pun ada mazhab Ibn Abbas, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Sayyidina Umar, mazhab Zaid bin Sabit dan sebagainya. Kenapa kita limit pada 4 saja? Sebab itu ada lagi Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, ada lagi Alas bin Sa'ad. Ya. Kenapa hanya 4 mazhab? Jawapan, kerana takdir Allah lain daripada 4 mazhab ini pupus. Tak sampai ilmu mereka itu secara intact, secara sempurna kepada kita, tak sampai. Yang takdir Allah sampai 4 mazhab ni. Mana murid-murid itu masing-masing menyebarkan ilmu guru dia daripada satu generasi ke satu generasi. Kalau mazhab Syafi'i datang pula Imam Nawawi, mengkaji semula, mentahqiq semula, tengok balik dalil-dalil, kata ini pendapat yang kuat, ini yang kurang kuat. Maka 4 ini sahaja yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab hukum pilih satu. Kalau saya nak amal 4-4 boleh ke Ustaz? Macam mana kamu nak amal 4-4? Cuba ambil contoh mudah je lah. Bab doa kunut. 2 pandangan utama. Satu kata sunat, satu kata tak sunat. Kalau kamu nak amal dua-dua, kamu kunut ke tak kunut? Kan satu je kamu boleh amal. Mana ada cerita amal 4-4? Tahu 4-4 tak apa. Memang dulu ada orang-orang yang Allah kurniakan kecerdasan akal, dia mahir 4 mazhab. Mazhab Syafi'i dia tahu, mazhab Hanafi dia tahu, mahir dia. Tapi dia beramal satu mazhab. Zaman kita ramai yang angan-angan. Mazhab Syafi'i dia pun dia tak mahir, konon-konon nak amal 4 mazhab, buat angan-angan dia. Jadi, pilih satu mazhab, kita belajar. Tapi kalau ada keperluan bertaklid pada mazhab lain, itu biasa berlaku. Dia kadang-kadang jadi sempit. Kalau kita ikut mazhab kita jadi susah. Jadi ada kaedah idza dhaqal amru ittasa. Bila urusan tu dah jadi sempit, macam tawaf, tersentuh batal, jenuh bila kita nak habis tawaf. Maka kita boleh taklid pada pandangan yang lemah dalam mazhab kita, iaitu kalau disentuh tak batal, menyentuh saja batal. Ataupun taklid terus pada mazhab lain, bahawa sekadar bersentuh tidak membatalkan. Itu taklid, bukan kita ijtihad sendiri, tidak. Dan dalam tasawuf adalah tasawuf yang sunni. Maknanya bukan tasawuf yang mengarut-mengarut, yang tak payah solat, itu bukan tasawuf sebenarnya. Itu menyamar saja. Iaitu disebut tokohnya tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan tasawufnya Imam Ghazali. Iaitu tasawuf yang menjaga syariat, bahkan lebih lagi, kan kalau orang biasa tak sembahyang tahajud, biasalah, sunat je. Tak sembahyang zuhur, itu tak boleh lah. Tapi kalau orang sufi tasawuf, tak sembahyang tahajud pun dia dah malu. Dia dah rasa bersalah. Dia akan cuba ganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia rasa dah rugi sangat dia semalam tak tahajud. Kita tak tahajud biasa. Yang kita biasa amalkan adalah tak terkejut. Kan? Tahajud tu jalan-jalan. Tapi orang sufi yang mana sunat pun dia malu nak tinggalkan. Itu sufi yang sebenar. Tapi mengaku sufi, sembahyang idah, boleh buat maksiat, itu bukan, itu ajaran sesat. Jadi secara ringkas, Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidahnya ikut manhaj Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Asy'ariyah kebanyakannya fiqhnya Syafi'i dengan Maliki. Kalau Maturidiyah kebanyakan fiqhnya Hanafi. Begitu. Tapi tak semestinya lah. Kita pun ada adopt yang Maturidiyah. Kemudian dari segi fiqh pilih salah satu pada 4 dengan tidak menafikan kebenaran mazhab lain. Dan dari segi tasawufnya adalah
Tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Jadi itu secara ringkas jawapan kepada soalan soal diterangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Secara lebih sikit adalah dalam sejarah yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah hanya dua. Syiah tak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah Jabariyah tak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij tak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah tidak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perjalanan sejarah hanya dua kumpulan yang kita dapati masing-masing mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, majoriti umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Kedua, minoriti umat Islam golongan Wahabi. Dua-dua ni mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya hanya salah satu Ahlussunnah wal Jamaah yang tu kena buat pembentangan lain lah. Nak cerita pasal Wahabi ni panjang lah. Saya ingat elok sediakan slide. Kau ada yang Wahabi di sini pun bersabar dululah ya, jangan marah. Kau banyak marah Ustaz Angku. Ustaz Angku ni asyik Wahabi Macam baru ni ada orang zikir apa? DAP ada lain pula. Ustaz Angku ni zikir dia Wahabi kata dia. Tak adalah macam tu. Kita hanya terangkan kesilapan penyelewengan supaya dijauhi. Itu saja. Tapi saya tak nampaklah pada waktu ini ada masa yang mencukupi. Kalau nak kita susun lain pembentangan khusus Ahlussunnah wal Jamaah antara Asy'ariyah dan Wahabi. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Boleh lagi? Ataupun anak-anak pelajar ada yang nak tanya soalan kalau Ustaz mampu jawab. Yang malu. Dah senyum. Tak ada. Dekat sejarah dia untuk mereka. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Oleh Allah mengucapkan sedikit asas dari dan juga sedikit